Selamat sejahtera, nama saya Siwaran Raja Manikam, matris number A171920. Di bawah penyelidikan Dr. Nur Fahan binti Muhammad Asad akan memperkenalkan kertas cadangan yang bertajuk Pengenalpastian Gene Effector NIP2 ataupun Necrosis Inducing Protein 2 daripada populasi kulat patogen Rhincosporium communis di Eropah Utara yang merangkumi 3 kawasan kajian iaitu Finland, Iceland dan Norway. Sebagai pengenalan, kulat sememangnya adalah patogen tumbuhan yang mengancam pertanian moden dan keselamatan makanan. Misalnya spesies Ganoderma yang mengancam industri kelapa sawit Malaysia. Dalam kes kajian kami pula, Rhincosporium communis adalah sebuah kulat yang mengeluarkan hasil tanaman bali sehingga hampir 40%. Dan apakah yang boleh membolehkan ia berlaku adalah kelebihan evolusi patogen yang berjaya menewaskan rintangan perumah. Dan protein ini terdapat dalam gene pengaruh necrosis, NIP, yang mengikutkan protein effector. Simptom penyakit ini pula dapat dikenal pasti melalui leceran daun bali dengan tumpuk hitam dan lesi atau luka sehingga tumbuhan tersebut mati. Untuk memahami lebih lanjut berkenaan interaksi antara patogen dan perumah, terdapat dua mekanisme iaitu mekanisme juzukan atau konstitutif dan mekanisme teraru. Mekanisme juzukan di mana patogen menghasilkan protein effector yang menyekat pathogen triggered immunity yang menghasilkan MAP ataupun mitogen activated protein sejenis kinase yang menghasilkan ledakan oksidatif, merembeskan ethylene dan mengubah suaikan sel dinding tumbuhan tersebut. Tumbuhan pula dalam mekanisme teraru akan mengecam protein effector tersebut untuk memulakan tindak balas effector triggered immunity dan hypersensitive response di mana ia akan mencetuskan kematian sel dan tumbuhan dan untuk menyekat patogen tersebut. Seperti anda boleh lihat di gambar saja berikut, di mana terdapat sejenis hubungan zigzag antara patogen dan perumah. Dan sekiranya patogen berjaya, maka itulah punca utama kepada leceran daun bali dan sehingga berakhir dengan kematian daun bali tersebut. Inilah sebab protein effector adalah sesuai untuk dikaji bagi interaksi antara patogen dan perumah. Fokus utama kajian ini diberikan kepada protein effector NIP2 daripada Rhincosporium communis, di mana spesies ini daripada kumpulan spora berbentuk paruh BCG. Dan melalui kajian lepas dapat dibuktikan bahawa kumpulan NIP dapat ditemui dalam spora iaitu NIP1 dalam selepas inokulasi perumah ataupun NIP2 dan NIP3, di mana NIP1 dan NIP3 merangsang membran plasma perumah. Dan melalui kajian daripada Dr. Nur Fahan Asad, terbuktilah bahawa NIP1 ni mempunyai dua paralog iaitu NIP1A yang merupakan dominan dan NIP1B. Paralog ini terhasil daripada penduplikasian gene yang berlaku dalam evolusi. Dan untuk mendedahkan evolusi adaptasi ini, maka perbandingan rujukan dapat digunakan. Dan apa yang menarik adalah NIP2 yang merangkumi protein effector putative tanpa bukti eksperimen adalah mempunyai fungsi yang masih kurang jelas untuk para saintis. Daripada kajian lepas, terdapat beberapa faktor yang harus dikemukakan di sini, iaitu kevirulan Rhincosporium communis ini bergantung pada kultivar perumah di mana ia sangat spesifik kepada perumahnya. Dan terdapat duplikasi NIP2 yang berlaku pada leluhur sebelum pemisahan BCG ataupun kumpulan spora berparuh yang membolehkannya untuk melompat perumah. Dan seterusnya, NIP2 ini adalah gene tunggal bagi dua spesies spora silinder CCG, manakala majmuk bagi kumpulan BCG atau 7 hingga 10 protein. Dan dari segi fungsi pula, NIP1 dan NIP3 ni merangsang membran perumah manakala NIP2 ni masih kurang jelas fungsinya. Kajian perbandingan terhadap gene NIP2 mendapati terdapat 3 motif terpelihara iaitu asid amino 40 yang berada dekat terminal N, asid amino lembas yang berada dekat terminal CRS dan satu lagi asid amino lembas yang berada dekat terminal C. Melalui perbandingan homologi, prediksi fungsi melalui protein putatif dan hubungan filogenetik terhadap rujukan NIP2 dapat menjelaskan lagi fungsi NIP2 sebagai efektor. Dan mengapa Eropah Utara? Kerana Eropah adalah lokasi kemunculan patogen ini. Kajian ini akan dijalankan berdasarkan beberapa persoalan yang timbul, iaitu adakah kita dapat mengenal pasti fungsi NIP2 sebagai gene effector Rhincosporium communis, atau apakah jenis evolusi yang berlaku pada protein ini, adakah ia melalui paralog seperti dalam NIP1, dan mengapakah terdapat keadaan NIP2 dan majoriti pencarian Rhincosporium, dan apakah hubungan filogenetik gene NIP2 dan evolusi adaptasinya.
Adakah jin ini jujukan NIP2 ni dipelihara merentasi spesies atau ia yang sangat spesifik? Melalui persoalan kajian yang disebutkan tadi, maka kita dapat merasionalkan kajian ini melalui beberapa fakta, iaitu kebanyakan jin efektor ini adalah unik dan leluhur tanpa homolog, justru yatim. Pemanjangan dan kehilangan efektor ini dapat dikaitkan kepada patogenetik. Dan kumpulan Conidia berparuh muda atau BCG mempunyai genom yang stabil tanpa perubahannya besar. Dan Rinkozel commune hanya berevolusi pada jin adaptasi perumah yang dikaji dalam kajian ini. Melalui pembandingan jujukan yang berlainan pencilan atau spesies, maka kita dapat membuktikan pemeliharaan jin tersebut. Penyesuaian patogen ini menyumbang kepada virulensi secara kuantitatif, iaitu NIP1, NIP2 dan NIP3 bertindak secara kuantitatif terhadap ekspresi penyakit. Objektif kajian ini adalah untuk menjalankan analisis urutan untuk cari homologi di peringkat global dan tempatan dalam pencilan. Ini adalah kerana sebarang pemeliharaan residu dapat menggambarkan kepentingan fungsi jin tersebut. Dan seterusnya adalah untuk mengenal pasti peptida isyarat rahsia rembesan dan meramalkan kesan protein efektor putatif dalam pencilan. Ini adalah kerana kulat dapat menyimpan hampir 100 protein efektor putatif yang belum diketahui fungsi secara eksperimental. Air sekali untuk menyimpulkan hubungan filogenetik dan spesies pencilan serta di antara geolokasi yang berbeza kerana sebarang adaptasi dan evolusi dapat dikaji melalui pohon filogenetik tersebut. Metodologi kajian. Melalui 3 objek tersebut, terdapat 11 perisian bioinformatik yang diperlukan untuk mencapai ketiga-tiga objek tersebut, iaitu NCBI+, MAFFT, Translate Embos, ProT-test, Signal IP, Fabius, TMHMM, Effector P, RAXML, PyML dan Split34. Dan kegunaan setiap perisian ini dapat dipermudahkan dalam slide terusnya. Bagi memenuhi objektif pertama, iaitu perbanding homologi jin NIP2, perbanding homologi ini dapat dijalankan menggunakan NCBI BLAST dan GenBank. Dan seterusnya, jujukan tersebut akan diselaraskan oleh MAFFT untuk mencari kesamaan jujukan secara serentak dalam kesemua homolog merentas spesies. Dan seterusnya, jujukan tersebut akan ditranslasikan kepada urutan asid amino melalui Translate Embos untuk digunakan dalam pemenuhan objektif yang seterusnya. Objektif kedua, iaitu untuk meramalkan fungsi efektor jin NIP2, kita akan mengenal pasti peptida isyarat rahsia melalui signal P dan Fabius. Dan seterusnya, domain transmembrane akan diramalkan dengan Fabius dan THMMM. Dan seterusnya, pendekatan sama akan diulangi terhadap urutan asid amino yang ditranslasikan. Dan akhir sekali, pembelajaran mesin akan digunakan dalam efektor P untuk mencari efektor putatif yang berpotensi tersebut. Bagi memenuhi objektif ketiga, iaitu pembinaan pohon filogenetik jin NIP2, hubungan filogenetik ini dianalisis melalui polimorfisme nukleotida tunggal. Dan seterusnya, pemeriksaan kesahihan dan validasi akan dijalankan melalui maximum likelihood dalam RxAML. Dan seterusnya, analisis filogenetik homolog akan pula dilaksanakan dalam PyML. Dan akhir sekali, rangkaian filogenetik atau pohon filogenetik dapat dibina berdasarkan kaedah NeighborNet perisian Split34. Jangkaan hasil dapat mengenal pasti homolog jujukan dan urutan asid amino bagi jin NIP2 bagi memenuhi objektif pertama, dan seterusnya akan berjaya mencari protein isyarat yang kekurangan domain transmembrane ataupun sekretom. Itu objektif kedua. Dan melalui objektif kedua, rangkaian filogenetik atau pohon filogenetik tersebut dapat menunjukkan trajektori evolusi efektor tersebut. Dan apakah risiko yang ada adalah kerana analisis berdasarkan jujukan mungkin tidak menjelaskan fungsi sebenar dalam sel dan melibatkan protein efektor putatif yang tidak terbukti secara eksperimental. Seterusnya, kekurangan kemahiran yang menggunakan perisian secara optimal dan limitasi setiap perisian tersebut dalam jujukan yang banyak. Melalui catatan ini, maka dapat dilihat perancangan penyelidikan iaitu antara sepanjang bulan April sehingga September adalah untuk menggunakan objektif pertama untuk mengumpulkan data dan membandingkan homologi jujukan jin NIP2. Daripada bulan Jun sehingga September adalah untuk mengenai objektif kedua iaitu meramalkan efektor homolog jin NIP2, dan daripada Julai sehingga September untuk membina semula rangkaian filogenetik jin NIP2. Penulisan latihan ilmiah akan dilakukan sepanjang bulan April sehingga bulan Oktober sebelum diserahkan kepada pensyarah dan penyela pada bulan Disember.
Oleh sebenarnya kajian yang melibatkan in silico dan prinsip bioinformatik saja, maka tiada keperluan untuk menangguh kerja dan boleh dilaksanakan sepanjang semester dan cuti semester. Ini adalah sebahagian daripada senarai rujukan yang digunakan untuk menjawabkan kertas cadangan ini, dan rujukan utama yang digunakan ialah rujukan daripada kertas kajian Dr. Nur Fahan Muhammad As-Saad dalam NIP1 sebagai efektor dari genus Rhynchosporium. Sekian saja daripada pihak saya dan terima kasih.